Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah dengan segenap puji-pujian yang selayaknya bagi Allah. Dan kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para ulama, awliya, syuhada, salihin, dan sekalian mereka yang mengikuti jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun agak lewat, saya ingin ucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua, kerana kuliah kita sebulan sekali. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah kembali kepada fitrah. Dan antara fitrah terpenting sebagai seorang manusia adalah cintakan kepada ilmu dan cintakan kepada aktiviti bertafakur dan bertadabbur. Itu termasuk di dalam apakah yang dipanggil sebagai manusia. Yang dipanggil manusia itu cinta kepada ilmu, yang dipanggil manusia itu cinta kepada aktiviti berfikir. Salah seorang guru saya pernah beritahu, walaupun kamu sudah dewasa, pastikan bahawa sifat ingin tahu kamu itu kekal dalam zaman kanak-kanak. Sifat ingin tahu itu, kalau dalam bahasa Inggeris dia kata sense of wonderment, nak tahu benda baru. Dan bila dapat benda baru tu dia punya excited tu macam kanak-kanak. Tapi akal dah dewasa, tapi sifat ingin tahu tu masih tahap yang kanak-kanak. Orang seperti itu insya-Allah yang benar-benar akan mendapat nikmat daripada aktiviti belajar. Sebab dia masih ada takjub, masih ada rasa amazement, wonderment. Itu sangat-sangat penting sekali. Dan sebelum saya masuk ke dalam topik kita pada pagi ini, topik agak saya rasa satu topik yang semua orang ada soalan berkenaan dengan dia. Tapi sebelum kita sentuh bab tu, saya nak kasih beberapa mukadimah yang penting sikit, iaitu isu-isu yang kita bincangkan dalam akidah ni sebenarnya sepatutnya bukanlah jadi satu bentuk pengajaran, diajarkan baru kita fikir tentang ini. Tidak. Kerana isu-isu yang kita bincangkan ini sebenarnya sepatutnya menjadi bahan fikiran kita setiap hari. Sebab ini adalah isu-isu akar kehidupan kita sebagai manusia. Contoh isu tentang Tuhan, isu tentang kebenaran, isu tentang pagi ini kita akan bincang tentang isu kalau Tuhan itu wujud, kenapa ada kejahatan, kenapa ada keburukan, kenapa ada kesakitan, kenapa ada kesengsaraan. Ini antara soalan carta pertama sekali. Bila masuk bab akidah, ramai orang ada soalan ni, sama ada dia tanya atau tak tanya saja, tapi ada. Ramai di antara orang Melayu kita suka sweep under the carpet. Kita ada kotoran tu kita sapu bawah kapet. Kita tak nak menghadapi soalan-soalan seperti ini. Kadang-kadang bila tanya sebahagian ustaz-ustaz pun dia tak selesa untuk jawab soalan ni. InsyaAllah pada pagi ini kita akan lihat kepada topik ini insyaAllah. Tapi sebelum tu nak buat ulang kaji sedikit tak? Boleh kita buat ulang kaji sedikit? Kita sudah sentuh 3 bukti tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panggil sebagai dalilul inayah. Ulang kaji sikit ya. Kemudiannya apa yang dipanggil sebagai dalilul hudus. Nombor 3 dipanggil sebagai dalilul imkan. Beruntunglah mereka-mereka yang ingat dan mencatat. Ya. Siapa yang mungkin terlupa, insya-Allah ada peluang untuk kita ingat kembali. Yang pertama sekali apa yang dipanggil sebagai dalilul inayah. Dalilul inayah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mudah sahaja. Lihat alam ini, kita akan dapati bahawa ia bertujuan. Dan tujuannya itu yang pertama sekali adalah untuk berkhidmat kepada manusia.
atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu pula tujuannya adalah untuk menyembah Allah. Itu dia panggil dalilul inayah. Bahawa kalau kita lihat alam ni, kita lihat ada tanda-tanda bahawa alam ini diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Daripada kadar oksigennya, ketebalan atmosferanya, semuanya untuk kesesuaian hidup manusia. Itu dia panggil dalilul inayah. Nombor 2, dalilul hudus, bagi siapa yang ingat. Dalilul hudus ini dia ada 3 statement. Pertama sekali, setiap yang ada permulaan itu wujudnya pasti bersebab. Dan alam ini ada permulaan, maka alam ini bersebab. Hujah-hujah yang saya berikan ini ada dalam kitab-kitab akidah klasik kita. Bahkan ada juga dalam kitab-kitab akidah ulama-ulama kita di alam Melayu. Ya, antara teks terkenal yang digunakan di alam Melayu ini adalah teks akidah Imam Sanusi ataupun yang bagi sebagai Ummul Barahim. Ya, jadi ini bukan satu perkara yang asing sebenarnya. Ini adalah di antara hujah-hujah asas yang diberikan kepada murid-murid yang ibtidai ataupun pertengahan. Ibtidai ini permulaan ataupun pertengahan. Ini bukan hujah tahap tinggi sebenarnya. Ini hujah tahap awam. Ya. Yang pertama, yang kedua tadi apa? Dalilul hudus. Setiap yang ada permulaan itu wujudnya mesti bersebab. Dan alam ini ada permulaan, maka wujudnya alam ini mestilah bersebab. Saya rasa saya tak perlu lagi untuk jelaskan benda ni. Dah lebih mungkin 2 sesi saya bincangkan. Tapi mungkin saya nak sentuh sikit supporting evidence ya. Salah seorang ahli fizik daripada Amerika Syarikat yang terkenal, Stephen Hawking ya. Dia sendiri mengakui bahawa waktu itu sendiri ada permulaan. Even time has a beginning. Imam Ghazali pun bincang pasal benda ni. Dia kata apa? Memang otak manusia ni susah sikit untuk faham bahawa waktu pun ada permulaan. Sebab otak kita kata apa? Sebelum sesuatu itu bermula, mesti ada sesuatu sebelumnya. Sedangkan ini sedang berbicara tentang waktu. Macam mana waktu tu? Sebelum ada waktu ada apa? Sedangkan perkataan sebelum tu sudah berkait dengan waktu. Stephen Hawking kata dulu waktu tidak ada, waktu keluar, waktu timbul. Ini bersesuaian dengan akidah kita. Dia katakan bahawa waktu dan ruang dulu tak ada, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kun fayakun, dan disokong dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai' ghairahu aw ma'ahu aw qablahu. Allah Subhanahu Wa Taala itu telah ada dalam keadaan pada waktu itu tidak ada sesuatu pun yang ada dengannya, ataupun tidak ada sesuatu pun yang ada sebelumnya, ataupun tidak ada selainnya. Termasuklah ruang, termasuklah waktu. Ini bagi siapa yang minat belajar fizik, adik-adik kita, teman-teman kita, dalami isu ini, sangat penting, tentang the origin of time ya. Stephen Hawking sudah tulis buku The Brief History of Time, salah satu buku besar zaman kita. Jadi itu, bila kita sudah buktikan bahawa alam ini ada permulaan, maka pastinya dia memerlukan pencipta yang bukan dirinya sendiri. Sebab benda yang tidak ada tidak boleh membawa dirinya keluar daripada ketiadaan kepada kewujudan ya. Saya rasa itu cukup sekadar ulang kaji. Kemudian dalilul imkan yang ketiga. Dalilul imkan ini dia ada pening sikit ya, sikit saja. Sama juga 3 statement. Jika semua yang ada itu wujudnya bersebab, maka tiadalah alam ini. Hakikatnya alam ini ada. Maka rantaian sebab musabab mesti berhenti pada dia yang wujudnya tidak bersebab. Okey, dengar sekali memang susah nak tangkap ni. Saya rumuskan dan saya permudahkan. Dalil imkan kata apa? Kalau semua yang wujud itu memerlukan sebab, A perlu B, B perlu C, C perlu D, D perlu E, seterusnya Z pun perlu satu. Kalau semua yang wujud itu perlu kepada sebab, maka alam ini mustahil wujud. Sebab
Alam ini contoh, alam ini kita kata A. A perlu B untuk wujud. B perlu C untuk wujud, dan mata rantai ini tidak ada permulaan. Bila tidak ada permulaan, maka A pun tidak akan mampu wujud. Jadi saya ulangi sekali, kalau semua yang wujud itu wujudnya perlu kepada sebab, maka tidak ada satu perkara pun akan wujud. Hakikatnya alam ini sudah wujud. Maka itu membuktikan bahawa ada yang wujud tanpa sebab. Ada yang wujud tanpa perlu kepada sebab selain daripada dirinya sendiri. Hebat para ulama kita. Hujah ini boleh digunakan sampai hari ini. Dah beratus tahun dah sebenarnya. Dia in accordance, dia sangat selari dengan logik, sangat selari dengan, of course, Al-Quran dan Sunnah kita dah cerita. Saya sudah kedepankan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis tentang wujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalil inayah, dalil hudus dan dalil imkan ini, inspirasi ini diambil terus daripada Al-Quran dengan Hadis sebenarnya. Sampai hari ini kita boleh pakai, dan dia selari juga dengan penemuan-penemuan sains moden. Baik, itu sebagai rumusan sedikit. Kita masuk kepada topik yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Isu kalau Tuhan itu wujud, kalau Tuhan itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kenapa ramai manusia yang sengsara? Bukan setakat manusia, kenapa banyak binatang sengsara? Kenapa kita lihat manusia susah di mana-mana? Kenapa kita lihat manusia sakit, binatang sakit? Kenapa kita lihat adanya letusan gunung berapi? Kenapa kita lihat adanya bala bencana seperti tsunami? Kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada ibu bapa yang kehilangan anak? Kenapa ada isteri-isteri yang ditinggalkan suami? Kenapa ada suami-suami yang isterinya berlaku curang kepadanya? Kenapa ramai orang Islam hari ini telah ditimpa dengan penyakit depression? Bukan setakat orang Islam, sebenarnya satu dunia. Masalah depression, masalah tekanan jiwa sudah membuat-buat, melimpah-limpah, melampau-lampau, sehingga kepada kadar yang sangat-sangat membimbangkan. Bahkan terpalit juga kepada orang-orang yang dikatakan pergi masjid, orang-orang yang dianggap beragama, tetapi rupa-rupanya ramai yang stres dekat dalam. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud dan dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kenapa banyak kesengsaraan? Ini soalan besar. Ditanyakan bukan pertama sekali, walaupun soalan ini terkenal datang daripada seorang ahli falsafah barat, nama dia Epicurus. Dia hidup lebih kurang 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Soalan dia ditanya begini, ya. Saya bila tanya soalan ni, kadang orang tak nak, orang takut. Cakap, ustaz tak payah cerita benda-benda macam ni, ustaz. Tak boleh, tak nak kena cerita. Awak suka ke tak suka, saya akan cerita. Sebab apa? Sebab cabaran ini sudah meluas. Okey, ditanyakan oleh ramai orang, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Malu nak tanya depan-depan. Tapi banyak ada masalah ni. Daripada yang muda sampai ke yang berumur. Saya tak kata semua ada masalah ni, tidak. Tapi sudah ramai, sangat-sangat ramai. Ya. Apa Epicurus tanya? Ni saya kasih bahasa Inggeris ni dulu, ya. Dia kata, is God willing but not able to prevent evil? Then he is not omnipotent. If he is able but not willing, then he is malevolent. If he is both willing and able, then where comes evil? If he is neither willing nor able, then why call him God? Dahsyat ni. Ini bom nuklear ni. Kita ada jawapan ataupun tidak? Wahyu wajib ada jawapan baginya. Orang beragama wajib mampu sangkal hujah-hujah yang nampak hebat, tetapi kalau kita korek, kalau kita analisa, sebenarnya terlalu banyak loophole di dalamnya. Saya terjemahkan. Dia kata begini. Dia kata, adakah Tuhan mahu
menghalang kejahatan daripada berlaku tetapi tidak mampu, maka dia tidak maha berkuasa. Adakah Tuhan mampu untuk tahan kejahatan tapi tidak mahu? Maka dia jahat. Ini Epicurus kata ya. Adakah dia mampu dan mahu untuk menahan kejahatan? Kalau betul, kenapa masih tetap ada kejahatan? Dan kemungkinan yang terakhir, dia tak mampu dan dia tak mahu. Kalau begitu, kenapa panggil dia Tuhan? Dulu orang Islam tak takut dengan benda-benda macam ni. Dia confront straight. Mari, kita tak takut. Sekarang ni ramai orang tu sudah bergelisah lah. Dan saya rasa ramai tak boleh jawab. Cara kita lari, betul? Cabut lari. Cara terkenal orang Melayu, bila tak dapat jawab, lari. Tak apalah, saya sibuk, tak penting ni, ni tak payah soalan, tak payah, akidah tak penting, lari. Akhirnya benda tu membiak, dalam hati timbul ragu. Timbul ragu sikit. Dia makan pada iman, makan. Akhirnya pengamalan agama kita amalkan secara tidak 100%. Ada saja yang menahan dekat belakang tu. Ada saja yang menahan. Macam mana kita nak settle dengan benda ni? Ini di barat dikenali sebagai the problem of evil. Pada mereka, ini adalah hujah yang paling kuat untuk menyangkal kewujudan Tuhan. Sebab dia kata, semua orang yang percaya kepada kewujudan Tuhan, percaya bahawa Tuhan itu Maha Pengasih. Jadi, bila kita boleh buktikan bahawa alam ni banyak kesengsaraan, maka secara tidak langsung terbatallah sifat Maha Pengasih itu. Bila terbatal sifat Maha Pengasih itu, Tuhan tidak wujud. Ini serangan mereka kepada kita. Ada seorang pemikir barat, nama dia Kenneth Rogers. Dia tulis buku The House of Islam. Dia kata, aku cuba nak cari penjelasan ulama Islam berkenaan dengan isu ini. Isu ini di barat dikenali sebagai theodicy. 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 Tentang perbuatan Tuhan. Dia kata, bila aku cek kitab-kitab ulama-ulama Islam, aku jarang temukan perbincangan yang panjang lebar tentang isu the problem of evil ini, ataupun dipanggil sebagai, sebab dia termasuk dalam bab theodicy. Dia kata tak banyak penjelasan dan tidak panjang. Dan apa dia kata, dia rumuskan, dia kata ini dikarenakan mungkin umat Islam tidak pernah ada masalah dengan isu ini. Di barat, agama Kristian, dia ada isu dengan this matter. Tetapi kemungkinan umat Islam tidak pernah ada masalah dengan isu ini. Jadi Ustaz, dia kata kita tak ada isu dengan masalah ni, kenapa Ustaz timbulkan isu ni? Sebab isunya sudah timbul di zaman kita. Kalau tidak ada keperluan, kita tidak perlu cakap tentang benda ni. Kenapa dia kata umat Islam tidak pernah ada isu tentang the problem of evil? Sebab dia kata titik kekuatan umat Islam adalah kepercayaan mereka kepada konsep ujian. Bahawa hidup ini adalah ujian. Kalau kita tengok tadi, salah satu statement yang disebut oleh Epicurus, dia kata apa? Adakah Tuhan mampu tetapi tidak mahu menahan kejahatan daripada berlaku? Maka Tuhan itu jahat, dia kata. Tengok lagi sekali Dia kata kalau Tuhan mampu untuk tahan kejahatan, tahan kesengsaraan, tahan kesusahan daripada berlaku, tetapi dia tidak mahu, dia biarkan berlaku. Allah biarkan. Sebahagian kita pernah sengsara, Allah biarkan. Betul tak? Allah izinkan dia berlaku. Kita pernah susah, kita pernah sakit, kita pernah sengsara, kita pernah stres, kita pernah depres, Allah biarkan.
Soalannya, Allah mampu tak untuk tahan? Allah mampu, tapi dia tidak tahan. Epicurus kata, kalau begitu maknanya dia jahat. Tengok, ni rumusan kanak-kanak, rumusan keanak-anakan yang tidak matang. Adakah setiap kali kita sebagai manusia, kita jangan cerita Allah dulu, sebagai manusia, kita boleh tahan sesuatu yang tidak diingini berlaku, tapi kita tidak tahan, kita biarkan? Adakah bermakna kita jahat? Kita kasih contoh. Kita lihat anak kita belajar untuk peperiksaan, kadang-kadang sampai tidur lambat, nampak dia stres, kita biarkan dia. Adakah bermakna kita ini jahat? Kita membiarkan dia kerana kita tahu susah yang sedikit ini akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar nanti. Jadi Epicurus salah besar bila dia kata orang yang mampu tahan kejahatan dan ingin tahan tapi tak buat, dia jahat. Salah besar dia kata. Sebab kita boleh kasih contoh di mana dalam kehidupan kita sendiri, bila kita uji anak-anak kita, atau mungkin kita uji isteri kita, atau mungkin kita uji diri kita sendiri, kita kadang-kadang biarkan diri kita sengsara sekejap. Betul? Contoh orang nak beli rumah, kan, dia tak nak berhutang dengan bank. Katalah dia simpan, dia kumpul dia ikat perut, mungkin selama 5 tahun dia ikat perut, sengsara sekejap. Tapi sebab dia tahu yang akan datang itu lebih baik daripada, lebih besar daripada kesengsaraan yang dia hadapi sekarang ini. Adakah kita jahat kepada diri kita sendiri? Adakah kita menzalimi diri kita sendiri? Tidak. Nampak? Jadi nak patahkan hujah dia cukup dengan apa kita sebut sebagai konsep ujian, bahawa hidup atas muka bumi ini ujian. Tapi yang peliknya, ramai umat Islam masih persoalkan benda ni. Bila saja ditimpa masalah, bila ditimpa musibah, bila ditimpa kesengsaraan, timbul balik soalan-soalan. Kenapa saya, Ustaz? Betul tak? Kenapa saya? Saya, Ustaz, solat 5 waktu tak tinggal, Ustaz. Puasa tak tinggal, tarawih tak tinggal, tahajud tak tinggal, Ustaz. Saya dah jaga anak isteri saya baik-baik, kenapa Allah kasih saya kanser, Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya dah tunaikan tanggungjawab saya, Ustaz. Kenapa saya? Kenapa orang yang jahat itu Allah tak kasih dia sakit? Kenapa orang yang jahat tu Allah tak pecah belahkan keluarga dia? Kenapa saya, Ustaz, yang baik ni, Ustaz? Mengaku baik pula tu, kan? Itu lagi satu penyakit kita. Confirm baik, confirm yakin diri yang kita ni baik, maka mustahil Allah timpakan satu musibah untuk kita untuk kafarah, membersihkan kita daripada dosa. Mustahil, Ustaz. Saya bersih, Ustaz. Itulah tanda awak kotor. Bila kita rasa bahawa kita ni tidak layak dan tidak patut ditimpa musibah, maka itulah penyakit kita yang paling besar sekali. Bukan meminta Allah musibah, tetapi apabila kita merasakan diri kita tidak patut diuji, tidak patut dikafarahkan, tidak patut dibersihkan kerana kita rasa kita sudah baik, kita sudah bersih, kita sudah suci, itulah penyakit yang paling membahayakan sekali. Saya boleh katakan itulah the greatest of all evil. Itulah kejahatan yang paling akar sekali. Kerana itulah penyakit syaitan. Betul tak? Syaitan dicampak daripada syurga kerana sikap itu. Dia rasa diri dia baik, dia rasa dirinya suci. Itu akar kejahatan sebenarnya. That is evil. Sesiapa yang merasakan dirinya tidak perlu lagi diperbaiki, tidak perlu lagi belajar benda baru, tidak perlu lagi ambil perkara-perkara yang baru, hobi baru, perbuatan yang baru, kawan-kawan baru, rasa sudah cukup, sudah habis, sudah berhenti, tidak perlu improvement, that is evil. Sebab bila masalah berlaku, dia tidak akan boleh lihat pada diri dia sebagai punca masalah. Dia hanya akan lihat keluar. Saya ada masalah ni, siapa punca? Dia cuba cari. Isteri aku punca, anak aku punca, bos aku punca, jiran aku punca, kucing aku punca, jam punca, traffic light punca. Saya, I am never the problem. Itu yang dipanggil sebagai evil. Bila kita sebut tentang the problem of evil, evil itu memang wujud. The evil of man.
Kejahatan manusia, jahat kita ni. Jahat kita ni apabila merasakan bahawa kita ni suci. Sangat jahat. Itulah punca segala masalah lepas tu. Sebab bila rasa diri sudah suci, nak betulkan perbuatan, tak terfikir pun nak betul. Apa ustaz memang dah betul ustaz? Nak improve, takkan. Boleh selesai masalah, takkan selesai masalah. Sebab tak rasa kita punca masalah. Jadi soalan-soalan ni keluar. Macam mana ustaz? Saya baik, Allah uji saya. Wallahi ramai orang Islam cakap macam ni. Macam mana ni? Kita tahu hidup ujian, tapi kita masih sebut benda macam itu. Ustaz, Rasulullah pun anak dia meninggal, dia menangis ustaz. Betul? Sayyidina Ibrahim meninggal kan? Anak Nabi seorang, Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Seorang sahabat tegur Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah engkau bilang kami jangan menangis? Bila anak meninggal ke, isteri meninggal ke, ditimpa musibah ke?" Apa Nabi jawab? Nabi kata, "Mata ini menangis, tetapi hati ini," minta maaf. "Hati ini sedih dan mata ini menangis, tetapi mulut ini tidak akan berkata-kata dengan kata-kata yang membuatkan Allah murka." Maksudnya apa? Berperasaan itu tidak ada masalah. Rasa sakit dengan ujian, rasa sengsara dengan ujian, rasa tertekan dengan ujian tak ada masalah. Tetapi Allah akan hukum kita apa yang terkeluar dari mulut kita, apa yang terkeluar dalam perbuatan kita. Allah akan hukum di situ. Kita sakit, ya Allah sakitnya, ya Allah. Kenapa ni ya Allah? Kenapa? Aku tak redha. Itu jadi masalah. Nangis tak ada masalah, meraung tak ada masalah, merungut tak boleh. Merungut tidak dihalalkan di dalam Islam bagi orang-orang yang faham tentang konsep ujian. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah, atau maha suci Dia yang mana di dalam tangannya itulah kekuasaan, dan Dia itu berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik perbuatannya. Wa huwal azizul ghafur. Dia itu maha perkasa dan maha pengampun. Jadi jelas di sini Allah kata apa? Dia ciptakan kematian dan Dia ciptakan kehidupan supaya Dia dapat tengok dan Dia dapat uji siapakah di antara kita yang lebih baik perbuatannya dan amalannya. Satu lagi ayat Allah sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidak cipta jin dan manusia kecuali untuk sembah aku. Ustaz, jadi mana satu tujuan hidup kita ni ustaz? Tadi Allah kata Dia cipta kehidupan, Dia cipta kematian dan Dia cipta kehidupan untuk lihat siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Ayat satu lagi Allah sebut, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku." Mana satu yang lebih besar? Mana satu lebih tinggi? Mana satu tujuan yang lebih besar? Ayat yang kedua. Tujuan semuanya adalah untuk menyembah Allah. Dan tujuan diciptakan hidup dan mati. Ya, dan sebagian tafsir menyebut termasuk hidup dan mati itu sakit dan senang, ya, kaya dan miskin, adalah untuk Allah lihat siapakah yang lebih baik perbuatannya. Tujuan utama apa? Untuk menyembah Allah. Dan dia punya platform ujiannya apa? Platform ujiannya adalah kehidupan dan kematian, kesusahan dan kesenangan, kekayaan dan kemiskinan. Di situlah dia punya platform ujian itu
supaya membuktikan sama ada kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala atau kita menyembah hawa nafsu kita sendiri, atau kita menyembah harta, atau kita menyembah dunia, atau kita menyembah orang-orang tersayang, atau kita menyembah apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Dan semua jiwa itu pasti akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan, dengan kejahatan, dan juga dengan kebaikan dan kesenangan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Ini yang ramai orang miss. Dia ingat bila bab ujian, sakit, susah, miskin, pening kepala, stres kerja, itu saja ujian Allah. Sedangkan Allah sebut di sini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan uji kamu dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Dan kalau kita perhatikan, poin yang kedua itu yang ramai orang tak perasan. Dan ramai orang gagal dekat nombor 2, bukan nombor 1. Ramai orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tragedi. Lebih ramai daripada orang yang kembali pada Allah kerana jadi kaya. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sekarang saya dah kaya Ustaz, insaf saya nak taubat lah Ustaz. Jarang. Yang biasa kita dengar apa? Ustaz, dulu saya sihat, sekarang Allah uji saya dengan sakit. Dulu saya lupa Tuhan, tapi sekarang saya diuji, baru saya teringat tujuan hidup ini apa. Baru saya perasan saya dah lupakan Allah selama ni, saya nak balik pada Tuhan. Itu yang biasa kita dengar kan? Ke kita dengar satu lagi? Memang ada orang yang kembali pada Allah kerana nikmat, tapi kalau kita lihat jarang-jarang. Lebih ramai manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tragedi, kerana musibah yang menimpa hidup dia. Ada juga orang yang bila ditimpa musibah semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hasil pemerhatian secara rambang lah, terpulang. Saya rasa masing-masing ada pengalaman sendiri, tapi saya rasa setuju kot, ramai orang balik pada Allah kerana tragedi lebih daripada kerana diberikan nikmat, ya. Sebab itu nikmat ini dia sebenarnya lebih bahaya daripada tragedi. Ramai orang semakin jauh daripada Allah selepas diberikan nikmat. Dulu waktu sakit mungkin ingat pada Allah, bila diberikan kesihatan lupalah. Waktu Ramadan dulu bila lapar ingat pada Allah, ingat pada orang miskin. Tapi bila sudah masuk hari raya, sudah bersukaria, mungkin kita lupa ibadat-ibadat yang kita telah buat di bulan Ramadan. Sebab tu ujian dengan kebaikan itu kadang-kadang lebih berbahaya daripada ujian dengan syar ataupun kejahatan dan kesusahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang ahli biologi daripada barat, nama dia Alfred Russel Wallace. Saya rasa ni orang Malaysia kenal, sebab dia ni banyak buat kajian dekat Malaysia dan Indonesia. Dia ni geologist dan juga naturalist. Dia pernah tulis buku bersama-sama dengan Charles Darwin. Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusi tu, dia dekat sebelah sana, dekat west. Si Alfred Russel Wallace ni buat kajian dekat bahagian Nusantara ni. Menarik bila baca apa yang dia sebut. Dia ni tak pasti percaya pada Tuhan ataupun tidak, tapi yang pastinya dia adalah salah satu saintis yang pelik. Sebab dia percaya kepada wujudnya roh dan wujudnya dan benarnya kehidupan selepas mati. Alfred Russel Wallace, bila dia nyatakan kepercayaan bahawa dia percaya kepada manusia ini lepas mati masih wujud lagi, dia punya rohani dia, minda dia masih wujud lagi, dia di boykot teruk oleh saintis-saintis di Britain pada waktu itu. Tapi dia berpegang keras kepada kepercayaan dia. Dia percaya bahawa rohani manusia ini, bahawa akal manusia ini akan kekal walaupun selepas tubuhnya mati.
Ini dia capai melalui kajian saintifik dia. Menarik ya? Tapi kajian-kajian seperti ini jarang-jarang disentuh. Antaranya juga seperti bagi siapa yang minat ilmu psikologi, William James. William James juga percaya kepada konsep rasukan, dia percaya pada konsep makhluk selain manusia yang boleh merasuk manusia. William James, dia pengasas ilmu psikologi moden. Tapi bahagian itu tidak diceritakan banyak kepada student-student psikologi. Mungkin ada lecturer-lecturer kat sini ke, academician kat sini ke, mungkin boleh look into that. Saya tanya beberapa student psikologi saya pun dia orang tak tahu benda ni. Sebab universiti-universiti moden sekular khususnya, saya tak tahu di sini, tapi di negara jiran saya tahu bahawa memang ada plan satu perancangan untuk sembunyikan bahagian ini daripada kajian-kajian mereka, supaya pelajar-pelajar bila belajar ingat manusianya hanya seperti binatang saja. We are just atoms and molecules. There's nothing more. Tidak ada aspek lain tentang kita ni kecuali biologi dan neurons dekat otak kita. Sedangkan pengasas-pengasas ilmu psikologi moden sendiri mengakui bahawa we are more than this. Kita ni lebih daripada itu. Ada satu kajian menarik yang dilakukan antara William James ni dengan Profesor Hislop, kawan dia. Dia kata, macam mana kita nak buktikan secara pasti ada kehidupan selepas mati? Dia kata, baik, salah satu di antara kita yang mati dulu, cuba kontak yang belum mati. Nanti bila dah mati nanti, cuba kontak. Ini cerita benar ni. Dia orang punya pemikiran ni luar biasa sikit. Dia orang very kreatif. Sebab mereka tidak terikat dengan mana-mana agama. Jadi otak mereka ni terbang suka hati. Dia kata, nak buktikan ada kehidupan selepas mati ni, kita tengok siapa mati dulu. Kalau aku mati dulu, daripada alam rohani nanti aku akan cuba kontak kau, dia kata. Aku akan cuba kontak kau. Saya terlupa perincian cerita dia, tapi dikatakan dia dapat kontak. Siapa yang kontak tu sebenarnya? Pada pandangan kita, bukan dia. Dia sudah pergi ke alam barzakh. Yang kontak tu sebenarnya adalah jin qarin dia. Jin qarin dia. Orang Melayu kan ramai kan. Bapak dah meninggal, nampak bapak kat rumah. Nenek dah meninggal, nenek nampak kat bus stop. Itu jin qarinnya. Lagi teruk kalau saka lah. Saka qarin dia tu masalah. Dia orang pun ada juga cerita ni. Jadi ini antara kajian-kajian mereka yang tidak disentuh banyak. Baik. Apa yang Alfred Russel Wallace kata ni? Saya rumuskan ya. Dia kata, sebab dia percaya pada teori evolusi, dia kata begini, kalau kita lihat dekat alam ni, nature, ada gempa bumi, ada bencana alam, matahari terik di kawasan tertentu pula terlalu humid. Dia kata ini semua adalah cabaran kepada tubuh dan fizikal manusia. Dan bila dicabar, maka tubuh manusia tindak balasnya dia akan jadi makin kuat. Bila ada cabaran dia makin kuat. Bila dicabar makin kuat. Bila dicabar makin kuat, dia kata. Dan dia kata hukum ini bukan hanya berkisar kepada tubuh. Dia juga ada aspek rohani dan spiritual, dia kata. Apa dia cakap? Dia kata kesengsaraan yang kita hadapi dalam hidup, cerai berai ke mungkin, anak meninggal ke, sakit ke, jatuh miskin ke, company lingkup ke, dia kata itu pun tidak banyak beza dengan letusan gunung berapi, tidak banyak beza dengan tsunami, gempa bumi, tapi itu dalaman, dia kata. Dan bila berlaku perkara-perkara seperti itu, ia sebenarnya menguatkan jiwa manusia. Sebab dia kata, kalau kamu tidak akan tahu bahawa kamu ni penyabar selagi kamu tidak diuji kesabaran kamu. Kita ramai mungkin kata, Ustaz, saya ni penyabar orangnya, Ustaz. Sebab belum kena uji. Itu yang kadang-kadang bila diuji tu kita kenapa dia mengamuk pula? Nampak macam okey je pakcik ni. Nampak macam okey je makcik ni, tapi bila diuji habis dah. Hilang dia punya cool dia, hilang. Sebab mungkin selama ni belum pernah diuji. Dia belum pernah letak diri dia dalam situasi yang benar-benar dia diuji. Jadi dia kata, bila berlaku kesengsaraan ini, dia sebenarnya adalah untuk menguatkan jiwa manusia. Kita cinta apabila kita nampak kesengsaraan. Kita berasa belas ihsan dia nampak orang lain susah. Tapi kena ada susah tu, baru kita ada rasa belas ihsan. Nampak? Kenapa saya sentuh apa dia sebut? Kenapa saya tak quote daripada ulama kita? Sebab
Saya takjub sebab mereka pun dapat rumusan yang hampir-hampir dengan apa yang diajarkan oleh wahyu. Hampir tapi tak tepat 100%. Di sini saya nak tunjukkan betapa tingginya wahyu. Ini tahap tertinggi yang manusia boleh capai dengan akal Tinggi juga tu. Bila guna akal sungguh-sungguh, tinggi juga boleh sampai tu. Tapi takkan boleh sampai tujuan utama. Dia tetap tak tahu tujuan hidup manusia ni untuk apa. Dia tidak tahu why does all this exist. Kenapa ada kewujudan. Dia tetap tidak tahu bab tu. Tapi bila dia gunakan akal dengan jujur, sungguh-sungguh ikhlas, dia boleh sampai dekat, very close. Apatah lagi kalau umat Islam yang sungguh-sungguh menggunakan akal dengan wahyu yang terpandu. Cuba bayangkan. Itu yang keluar orang-orang macam Imam Ghazali. Bahar dia panggil. Bahar ni lautan. Lautan Imam Ghazali itu. Ada juga orang yang tenggelam bila masuk dalam Imam Ghazali. Ibn Taymiyah juga lautan. Walaupun banyak perkara kita tidak setuju dengan dia, tetapi lautan ilmu. Ulama-ulama seperti Ibn Nafis, lautan. Ini apabila akal yang hebat digandingkan dengan wahyu yang memandu. Luar biasa. Hari ini umat Islam kita memang ada wahyu, tetapi mungkin bab akal tu kita ada malas sikit. Itu kita nak kena buat kebangkitan. Kebangkitan revolusi akliyah, revolusi berfikir, tafakkur. Bukan berfikir secara barat, tetapi berfikir secara Islam. Fikir ni ada dua jenis. Dia ada intellection dan dia ada reasoning. Rational faculty dengan intellectual faculty, lain dua ni. Di barat dia suka kepada rational faculty, kan? Kalau kita tengok Islam, dia gabungan intellectual dengan rational. Bagi siapa yang minat buat kajian, boleh kaji benda ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak kongsi beberapa hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan bahasa Arabnya dulu. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamati fayusbaghu fi an-nar sibghatan thumma yuqalu ya ibn adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya rabb wa yu'ta bi ashadd an-nas bu'san fi ad-dunya min ahli al-jannah fayusbaghu sibghatan fi al-jannah fayuqalu lahu ya ibn adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fayaqulu la wallahi ya rabb ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu shiddatun qat. Masya-Allah, tabarakallah. Siapa pernah dengar hadis ni sila angkat tangan. Saya akan terjemah lepas ni. Kalau pernah dengar angkat tangan saya. Saya yakin ramai tak pernah dengar, dan saya pelik kenapa ramai orang tak quote hadis ni. Hadis ni sangat membantu bagi orang-orang yang sedang ditimpa ujian. Sangat membantu bagi orang yang tengah ada tekanan, tak tahu mana nak cakap, tak tahu siapa nak luahkan perasaan, tak tahu apa nak buat, tertekan dalam. Hadis ni sangat membantu. Apa Rasulullah sebut? Dekat akhirat nanti, orang yang paling banyak sekali diberikan nikmat, orang yang hidupnya paling seronok, paling sedap, paling kaya, paling handsome, segala nikmat Allah tu terkumpul pada dia seorang. Allah akan panggil dia yang paling banyak terima nikmat. Allah akan celup dia sesaat saja dalam api neraka. Celup dia sesaat. Kemudian Allah tanya dia, wahai anak Adam, kamu pernah melihat kebaikan? Kamu pernah merasai nikmat? Apa dia jawab? La wallahi ya Rabb, tak pernah ya Allah. Saya ulangi sini Allah akan ambil orang yang paling banyak rasa nikmat dalam hidup. Segala serba-serbi dia ada. Allah celup dia satu saat je dalam neraka. Allah tanya dia, wahai anak Adam, pernah rasa susah tak? Minta maaf, pernah rasa senang tak? Pernah rasa seronok tak dalam hidup? Pernah rasa sedap tak? Dia kata, la wallahi ya Rabb. Nanti saya jelaskan kenapa. Kemudian Allah panggil seorang yang paling teruk kesengsaraan dia dekat atas muka bumi, yang kena segala bentuk musibah dan segala bentuk ujian, daripada sakit kepada tak handsome. Contoh orang tak suka, mungkin mak bapak dia meninggal waktu dia kecil,
Lepas tu ada kanser pula. Ditimpakan semua jenis kesengsaraan pada dia. Allah akan panggil dia dan Allah celup dia sesaat saja dalam syurga. Kemudian Allah tanya pada dia, wahai anak Adam, kamu pernah susah tak? Kamu pernah sengsara tak? Kamu pernah sakit tak? Apa dia jawab? La wallah ya Rabb. Ya Allah, tak pernah kot. Tak pernah kot. Faham ke kita cerita ni? Allah nak bilang kita, nikmat syurga tu sesaat saja boleh buat kita lupa semua musibah yang kita pernah rasa dalam hidup ni. Tunjukkan betapa kecilnya sebenarnya musibah atas muka bumi ini dibandingkan dengan sesaat saja dalam syurga. Dan Allah nak bilang kita, kehidupan kita yang luxurious, yang comfortable, yang manis dekat atas muka bumi ini, celup sekali saja kat neraka, rasa macam tak pernah rasa seronok dalam hidup. Rasa macam tak pernah rasa seronok dalam hidup. Sebab tu bila umat Islam berpegang kepada kepercayaan kepada syurga dan neraka, segala musibah yang timpa hidup dia dalam hidup ini akan jadi kecil dekat mata dia. Tapi bila tidak berpegang kepada kepercayaan kepada syurga dan neraka, musibah yang menimpa kita jadi besar. Betul tak? Sebab kita tak boleh nak bandingkan dia dengan benda lain. Tapi bila kita mampu bandingkan dengan nikmat syurga, dia jadi kecil. Dari segi persepsi kita, dia jadi kecil. Walaupun sakit tu belum hilang lagi. Memang anak kita mungkin sudah pergi, dia tak akan kembali lagi. Tetapi kita punya persepsi itu sudah berubah. Dulu mungkin waktu baru-baru berlaku musibah tersebut, kita masih berdendam. Hati kita masih susah untuk menerima. Berdendam dengan siapa tak tahulah. Ada juga manusia berdendam dengan Allah. Dia tak sebut tapi dia ada dendam dengan Tuhan. Tanya dia, kenapa bang tak solat-solat lagi ni? Malah lah aku nak solat. Minta-minta bukan dapat, dia kata. Dah tu dia tarik lah tu. Dendam. Ada dendam dengan Tuhan. Ada dendam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Cuma orang kita ni dia berat mulut. Kalau ada dendam kena cakap. Kenapa marah dengan Tuhan? Kena cakap. Sebab kena selesaikan cepat. Kalau tak, habis. Kalau meninggal di tengah jalan, habis. Sama juga nikmat yang kita rasa dalam muka bumi ni akan jadi kecil kalau kita tidak bertakwa pada Allah dan kita ingat pasal neraka. Segala nikmat yang kita rasakan, bila kita teringat neraka, nikmat yang kita dapat ni semua rasa macam tak ada nilai. Rasa macam tak ada apa-apa. Jadi this is very powerful sebenarnya. Dia tukar persepsi kita. Jadi siapa yang diuji teruk, tolong ingat pasal syurga. Tolong baca pasal syurga. Tolong baca tentang apa Allah sebut tentang syurga. Saya nak tutup dengan hadis yang terakhir. Minta maaf sebab saya nyebas dekat Lakin pukul 7.30 nak balik Kuala Lumpur balik. Ya, ada ceramah dekat sana pula. Baru sampai tadi, subuh tadi saya sampai. Ni nak balik sana balik. Tapi hadis ni saya kongsi dulu sebelum saya bergerak. Okey, nak tanya, hadis tadi pernah dengar? Siapa pernah dengar hadis tadi? Pernah dengar? Alhamdulillah. Satizah di sini menjalankan tanggungjawabnya. Syabas Ustaz. Dua orang je, yang lain pernah dengar hadis tu? Pernah dengar Ibu-ibu di belakang pernah dengar hadis tu? Kalau bagus, framekan hadis tu, letak kat rumah. Jangan asyik letak ayat 1000 dinar je, kan? Letak ayat ni. Tadi bila ada masalah, tengok, baca ayat, baca hadis itu. Bukan ayat, minta maaf, baca hadis tu. Ada satu ayat yang turun, saya terlupa nombor ayat tu, tapi dia berbunyi lebih kurang begini. Setiap yang kita buat, Allah akan balas. Yujza bih. Bila ayat ni turun, Sayyidina Abu Bakar langkabut. Dia kata, ya Rasulullah, habislah kita tak ada harapan. Kalau semua yang kita buat, termasuk kejahatan, akan dibalas, habislah kami Ustaz. Habislah kami ya Rasulullah, tak ada harapan lah. Sebab kita ni banyak dosa. Nampak para sahabat mengaku banyak dosa. Tapi apa Nabi jawab? Nabi tanya Abu Bakar macam ini. Ya Abu Bakar, pernah sakit tak? Pernah rasa susah tak? Pernah stres tak? Pernah ya Rasulullah. Itu semua tu
adalah penghapus kepada dosa kamu. Nah, itu diskaun yang kita dapat daripada Rasulullah. Pergi kerja stres tu, kena marah dengan bos. Kalau redha dengan Allah, penghapus dosa. Mungkin dosa yang kita buat waktu muda terhapus begitu saja. Kerana apa? Bos marah kita, kita kata, ya Allah, aku terima, redha. Kerana mungkin dia marah benda betul. Betul tak? Atau mungkin kadang dia marah benda salah pun, kalau kita terima, kita redha, dia boleh jadi penghapus dosa. Kita jatuh sakit, jalan-jalan termasuk rongkang, kita redha dengan Allah. Kita kata, ya Allah, kita senyum. Ada sebuah kisah ni, seorang wanita ni jatuh, dia ketawa. Dia ketawa sebab apa? Dia kata, ya Allah, Allah baru hapuskan dosa aku. Dia kata, happy dia. Jalan-jalan terpijak, paku mungkin. Allahu Akbar. Itu juga penghapus dosa. Jadi siapa yang banyak stres kat sini, yang banyak susah, yang banyak murung, yang banyak sakit, yang banyak ujian, awak redha, awak tak tahu berapa banyak dosa awak Allah diampunkan. Tanpa awak sebut astaghfirullahalazim. Tanpa awak sebut astaghfirullahalazim. Awak redha dengan kesusahan hidup. Tapi bukan saya kata redha tanpa memperbaiki kehidupan. Perbaiki. Tetapi kalau tak boleh dielakkan dan kita redha, itu jadi penghapus dosa kita. Contoh dalam kelas ni, ada mungkin dia nak balik, tapi mungkin rasa hormat, dia duduk, kaki dah semut-semut, betul? Atau nak pergi kerja lepas ni, tahan. Penghapus dosa itu. Allah. Pergi kerja, jam pun awak sabar, awak redha dengan Allah. Ya Allah, aku pergi kerja ni nak cari nafkah, sebab engkau perintahkan aku cari nafkah untuk anak isteri. Aku buat untuk engkau, dan aku redha menghadapi sedikit kesusahan, sebab aku tahu nikmat syurga itu. Allah hapus dosa. Hapus. Jadi betul tak apa yang Kenneth Rogers tadi kata? Sebenarnya umat Islam tak ada isu dengan masalah ni. We don't have a problem with this. Ustaz, budak kecil sakit, apa salah dia? Betul? Ada orang kata, oh itu untuk uji mak bapak dia. Yalah ustaz, nak uji mak bapak dia, tapi kenapa budak tu yang kena sakit? Dia tak ada salah, dia tak ada apa. Kan, orang tanya soalan ni. Kita jawab dengan hadis ni. Ustaz kata dah last tadi kan. Seronok sangat nak kongsi hadis ni. Dia membantu ramai orang. Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat bil maqarib. Yang bermaksud begini. Tengok bagi sesiapa yang anak sakit, pernah nampak kanak-kanak sakit sengsara dan tak faham kenapa Allah buat begitu, dengar hadis ni betul-betul. Nabi sebut, Nabi Allah yang diberikan wahyu kepadanya. Di akhirat nanti, ketika orang-orang yang diuji di atas muka bumi diberikan pahala, orang yang tidak diuji dengan teruk akan tengok dan akan harap bahawa kulit mereka itu digunting-gunting jadi kecil. Digunting-gunting. Saya ulangi sekali. Apabila di akhirat nanti orang-orang yang banyak diberikan ujian, diberikan pahala ke akhirat nanti, orang yang tak banyak diuji berharap kalaulah mereka punya kulit ni digunting-gunting jadi kecil dengan gunting. Maksudnya apa? Ruginya, ya Allah. Kenapa kau tak uji aku dulu kat dunia? Kenapa kau tak susahkan aku sikit kat dunia? Dapat aku pahala yang besar ni. Jadi orang yang banyak ujian dekat akhirat nanti, orang yang tak diuji jealous. Jealous, sesungguh-sungguh jealous. Jadi kanak-kanak ni yang mungkin sengsara sekejap, mungkin setahun, 2 tahun, 3, 4 tahun, Allah kasih dia sikit. Dekat akhirat dia akan dapat makam yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada kanak-kanak yang tidak sengsara. Dan dia akan termasuk dalam hadis ini. Dan mungkin dia akan kata, terima kasih ya Allah kerana telah memberikan aku rasa sakit, dan sekarang ini aku dapat merasakan syurga.
Ataupun mungkin dia tak ingat pun apa dia hadapi kat dunia. Betul? Macam ikut hadis tadi tu. Bila dia celok satu saat dekat syurga, lupa semua dah. Lupa semua kesengsaraan, macam tak pernah sengsara langsung. Allahu Akbar. Jadi orang yang banyak diuji, beruntunglah. Dengan syarat hati tidak melawan. Dengan syarat hati tidak melawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat hati redha dan terima dengan hati yang terbuka. Menjadi penghapus dosa, dan di akhirat nanti akan diberikan balasan yang luar biasa. Semoga kita semua tergolong di dalam golongan itu. Dan kita mohon pada Allah, kalau Allah nak uji kita, kita mohon Allah uji kita dengan sesuatu yang kita mampu tanggung. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon berhenti di sini dan minta maaf ya, lepas ini tidak ada soalan, saya terus kena bergerak ya. InsyaAllah kita bertemu di bulan hadapan insyaAllah. Kita sambung topik ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.